Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syakina binti Muhammad Syarudin, nombor metrik 281306. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kajian kes yang pertama. Secara ringkasnya, kes pertama mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Daniel yang merupakan pelajar yang aktif dalam bidang sukan dari Sekolah Kerajaan SMK Ibrahim. Pada hujung bulan 3, Kerajaan negeri telah mengadakan program kebajikan belia dan pembangunan sukan. SMK Ibrahim telah menghantar Daniel sebagai wakil dalam program tersebut. Program tersebut juga melibatkan sekolah kerajaan dan swasta di negeri itu. Semasa pertandingan berlangsung, terdapat perkara yang mencurigakan guru-guru SMK Ibrahim dalam cara pemarkahan yang diberi kerana tidak selari dengan keputusan sebenar, di mana markah yang diperolehi oleh sekolah swasta mendahului Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Sementara menunggu sesi penyampaian hadiah, Puan Badriah daripada SMK Ibrahim telah ternampak sesuatu yang meragukan semasa perjalanan untuk mengambil barang di tempat parking kereta, di mana seorang guru dari sekolah swasta telah memberi sampul kepada salah seorang juri yang terlibat dalam program ini. Akhirnya, tiba waktu penyampaian hadiah. Majoriti pertandingan yang dipertandingkan telah dimenangi oleh sekolah swasta. Daniel berasa sangat kecewa dan tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh juri. Assalamualaikum, saya Dana Batrisha, nombor metrik 278999. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan soalan 1 dan soalan 2 bagi kes 1. Jadi soalan pertama, apakah faktor yang menyumbang kepada konflik antara guru, pelajar dan komuniti luar dalam senario di atas? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu lihat kepada apakah, bilakah, bagaimana dan mengapa. Untuk apakah faktor yang menyumbang kepada konflik antara guru, pelajar dan komuniti luar dalam senario di atas adalah rasuah. Bila rasuah ini berlaku apabila seorang guru dari sekolah swasta memberi sampul kepada salah seorang juri yang terlibat dalam program tersebut. Bagaimana rasuah ini telah menimbulkan konflik dalam kalangan guru, pelajar dan komuniti luar apabila juri bertindak secara tidak adil dengan memberi markah yang tidak selari dengan keputusan yang sebenar yang dicapai oleh SMKI dan sekolah-sekolah lain selepas menerima sampul tersebut. Tambah lagi, sampul yang telah diterima oleh juri itu juga menyebabkan sekolah swasta telah mendapat kemenangan majoriti di dalam program tersebut. Mengapa rasuah ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan guru dan pelajar SMKI dan sekolah-sekolah lain adalah kerana mereka beranggapan bahawa kemenangan yang dicapai oleh sekolah swasta tersebut adalah hasil daripada rasuah yang telah diberikan. Soalan kedua, pada pendapat anda, apakah kesan yang berpotensi untuk guru, pelajar dan komuniti luar berdasarkan kepada konflik ini? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu memberikan pandangan masing-masing apakah kesan yang akan diterima mengikut kepada guru, pelajar dan komuniti luar. Sebagai contoh, pada pendapat saya, kesan yang akan diterima oleh guru sekiranya guru sekolah swasta tersebut didapati bersalah kerana memberi rasuah. Guru tersebut mungkin akan kehilangan pekerjaan dan dibuang dari sekolah serta akan dikenakan tindakan tata tertib mengikut kepada undang-undang. Manakala bagi Puan Badriah pula, beliau akan disanjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat kerana tindakan beliau berani untuk menegakkan keadilan dengan cara melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Seterusnya, kesan bagi pelajar pula. Daniel dan pelajar sekolah-sekolah lain tidak akan berminat untuk menyertai apa-apa program lagi selepas daripada kejadian ini. Dalam pada masa yang sama, Daniel mungkin akan menjadi tidak bersemangat dan minatnya dalam sukan akan menjadi semakin pudar kesan daripada konflik ini. Akhir sekali, kesan kepada komuniti luar ialah sekiranya juri tersebut didapati bersalah atas tuduhan menerima rasuah, beliau akan kehilangan kerja sebagai seorang juri dan beliau akan dikenakan tindakan tata tertib mengikut kepada undang-undang. Beliau juga akan dipandang hina oleh orang lain, terutamanya mangsa daripada kesalahan yang telah dilakukan oleh beliau. Seterusnya ialah soalan ketiga, iaitu bagaimanakah konflik ini dapat diselesaikan dan nyatakan akta dan hukuman yang sesuai. Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah Puan Badriah boleh melaporkan salah laku ini kepada pihak berwajib dengan mengemukakan bukti gambar. Rasuah adalah kesalahan yang boleh ditangkap tanpa waran seperti mana diperuntukkan melalui Seksyen 49-1 Akta SPRM 2009. Tangkapan oleh orang awam dibenarkan seperti mana Seksyen 27 Kanun Prosedur Jenayah. Kesalahan ini adalah di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009, iaitu menawar atau memberi suapan. Hukuman bagi kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000. Bagi penjawat awam, hukuman penjara boleh menyebabkan mereka hilang kelayakan pencen serta boleh menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan jawatan yang disandang. Perkara ini diperuntukkan di bawah Seksyen 21-1 Akta Pencen 1980.
Seterusnya, soalan 4 iaitu apakah langkah proaktif yang boleh diambil oleh pihak pentadbir sekolah untuk mengelakkan agar konflik ini tidak berulang lagi. Menurut Pekeliling Ikhtisas Bilangan 17/1998, iaitu memasukkan elemen mencegah rasuah dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi, telah disenaraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah untuk meningkatkan dan mengukuhkan usaha penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar bagi mencegah gejala rasuah dan lain-lain salah laku. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Yang pertama, memperkemas dan memperkukuhkan mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral, memasukkan tajuk-tajuk khusus mengenai keburukan rasuah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Tajuk-tajuk ini boleh dikendalikan dalam pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran, memperkukuhkan penanaman nilai-nilai murni dan pencegahan sebarang salah laku melalui kegiatan kurikulum. Dan yang terakhir ialah menentukan setiap guru di sekolah menjadi role model yang baik dari segi amalan dan tingkah laku untuk dicontohi oleh pelajar. Seterusnya, untuk kes yang kedua, ianya mengisahkan tentang seorang pelajar yang cerdik dan pandai bernama Anita. Di sekolah tersebut, ada seorang pelajar lelaki yang bernama Vinod yang sangat menyukainya dan selalu mengganggunya di dalam kelas. Sehinggakan mereka dianggap sebagai pasangan bercinta. Pada suatu hari, Vinod telah menghantar surat cinta kepada Anita dan diketahui oleh Cikgu Anand. Cikgu Anand memarahi Anita di depan rakan sekelas dan disuruh untuk mengikutnya ke pejabat kerana Cikgu Anand menganggap Anita bercinta dengan Vinod. Sewaktu di dalam biliknya, cikgu tersebut telah mengambil kesempatan dengan meraba Anita dan dia juga telah mengugut Anita jika memberitahu tentang kejadian itu. Cikgu Anand akan melaporkan kepada ibu bapa dan pengetua bahawa Anita dan Vinod bercinta di sekolah. Anita sangat takut dengan ugutan tersebut kerana ibu bapa Anita sangat garang dan jika mereka dapat tahu tentang hal ini, Anita akan diberhentikan dari sekolah itu. Okay, saya akan sambung pembentangan. Nama saya adalah Nawar Ranjita, nombor matrik saya adalah 280946. Okay, soalan pertama yang kami ungkitkan berkaitan dengan kes ini, adakah Cikgu Anand mempunyai etika terhadap profesion keguruan? Ya, Cikgu Anand tidak mempunyai etika terhadap profesion keguruan. Menurut senario di atas perwatakan, Cikgu Anand telah menyatakan bahawa beliau tidak menjaga jarak dan tahap sebagai seorang guru dengan pelajar perempuan iaitu Anita. Sepatutnya Cikgu Anand sebagai seorang guru yang beretika, beliau perlu menjaga adab, jarak dan tahap dengan pelajar tersebut. Seterusnya, Cikgu Anand tidak mempunyai professionalism kerana beliau kurang menepati masa untuk masuk ke kelas dan juga kerap menggunakan bahasa yang kurang sopan. Menurut Dain dan Rahim, mereka menyatakan bahawa seorang guru perlu menonjolkan etika yang baik depan pelajar sebab mereka memberi impak yang besar. Okey, seterusnya soalan kedua iaitu adakah perbuatan Cikgu Anand melanggar perlembagaan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, menurut kes ini kita boleh kategorikan ataupun memberi hukuman kepada Cikgu Anand berdasarkan dua peraturan yang iaitu pertama sekali Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 under Section 15A. Okey, seorang pegawai awam dilarang melakukan gangguan seksual seperti sentuhan secara fizikal, seperti menepuk, mencubit, mengusap, mengesel badan, memeluk, mencium dan serangan seksual seperti meraba terhadap pelajar tersebut. Kedua adalah berdasarkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, hukuman di bawah Section 354 iaitu Kanun Keseksaan penjara tidak lebih 20 tahun atau sebatan atau denda atau mana-mana dua sekali. Daripada ini kita dapat memberi pengajaran bukan sahaja kepada Cikgu Anand tetapi kepada sesiapa pegawai awam yang ingin membuat gangguan seksual begini kepada pelajar ataupun kanak-kanak lain. Selamat sejahtera, saya akan teruskan pembentangan ini dengan soalan ketiga dan soalan keempat. Soalan ketiganya adalah pada pendapat anda, apakah kesan negatif yang akan berlaku kepada Anita?
keluarga Anita dan pihak sekolah. Pertamanya, nama baik Anita di sekolah akan terjejas disebabkan Vinod mengusi dan mengacau Anita ketika berada di sekolah. Rakan sekelas turut mengejek Anita dengan berkatanya Vinod dan Anita saling bercinta di sekolah. Keduanya adalah pihak keluarga tidak membenarkan Anita untuk menyambung pembelajaran dia. Masalah ini akan menimbulkan ketidakpercayaan atas sekolah. Jadi mereka tidak membenarkan Anita untuk menyambung pembelajaran dia sama ada di sekolah atau pengajian tinggi pada masa hadapan. Ketiganya adalah penurunan nama baik sekolah dan nama sekolah akan dituduhkan di bawah kes mahkamah. Masyarakat sekeliling tidak akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah SMK ABC disebabkan terdapat guru seperti Cikgu Anand di sekolah. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan menyebabkan penurunan nama baik sekolah. Sehubungan itu, nama sekolah juga akan dituduhkan di bawah kes mahkamah jika keluarga Anita memberi kes atas nama pihak sekolah. Akhirnya, soalan keempat, iaitu bagaimanakah konflik ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih positif. Pertamanya, perkhidmatan kaunseling kepada kedua-dua pihak iaitu Anita dan Cikgu Anand. Kaunseling kepada Anita untuk memberanikan diri memberitahu isu yang dia menghadapi di kelas supaya merealisasikan bahawa jika dia tidak bagi tahu isu serius seperti ini dengan pihak atasan sekolah, mungkin pelajar lain juga akan mengalami situasi yang sama serta isu ini akan berlaku secara berterusan tanpa pengetahuan pihak sekolah. Seterusnya, perkhidmatan kaunseling kepada Cikgu Anand pula untuk memahami secara mendalam mengenai peranan sebagai seorang guru di sekolah. Keduanya merupakan mengambil tindakan yang tegas. Tindakan yang tegas juga perlu diambil atas Cikgu Anand supaya perkara ini menjadi satu pengajaran kepada guru-guru lain. Ketiganya adalah pihak sekolah perlu memberi jaminan. Pihak sekolah perlu memberi jaminan bahawa masalah pelajar akan didengari dan langkah untuk mencegah akan mengambil untuk memastikan persekitaran sekolah selamat dan selesa kepada semua pelajar.